jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Kok rasa malas ingat balik 4 benda ni. So kita kadang-kadang pergi majlis ilmu ni pun ikut mood juga kan. Perempuan suka ikut mood kan. Jadi kadang-kala rajin, kadang-kala rasa malas, kadang-kadang tiba-tiba sakit kepala lah. Ya, jadi kadang-kadang adalah macam-macam sebab dan alasan. Hadis Nabi ini boleh menguatkan kita. Kenapa akak-akak sekalian datang hari ni? Kenapa perempuan semua datang? Ya, untuk menuntut ilmu, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau datang ke majlis ilmu, Allah Maha Pemurahnya Allah, bukan dapat ilmu saja. Ada 4 ganjaran seperti yang Nabi telah maklumkan dalam hadis baginda. Siapa yang datang ke rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, maka dia akan dapat 4 benda ni. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka itu ketenangan. Jadi kalau gaduh dengan suami kat rumah, datanglah surau gurau je. Kalau kita rasa tidak tenang, kadang-kadang kita datang ni pun bawa hati yang serabut kacau bilau, pasti akan diberikan ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah, kita akan dapat rahmat daripada Allah berlebih-lebih daripada orang yang tak datang namun tak nampak. Itulah ujian iman. Benda tak nampak ni susahlah sikit orang nak buat. Ya, kalau benda nampak terus, datang terus, dapat terus, cash terus dapat, pasti ramai yang buat. Inilah ujian kita nak beriman kepada perkara gaib, nak beriman kepada apa yang telah Nabi sabdakan. Yakin datang majlis ilmu pasti ada rahmat Allah kepada kita, bertambah-tambah. Bila ada rahmat Allah dalam hidup kita, kita dimudahkan untuk beramal, kita dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. Itu penting rahmat Allah pada kita, jangan ambil mudah. Dan datang majlis ilmu dan dapat score points rahmat Allah Ta'ala. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah, kita ni di sekeliling kita ni adanya malaikat, dikelilingi oleh para malaikat. Nampak tak? Tak nampak. Sebab itu ujian kita ni nak beriman, ada malaikat ni. Jadi doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, ya, fikir yang baik-baik dalam majlis ilmu ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan malaikat mencari majlis-majlis ilmu. Beruntunglah siapa yang digerakkan hati untuk datang ke majlis ilmu. Kerana nak datang majlis ilmu ni pun bukan semua orang dia beri rezeki tu nak. Jadi syukur pada Allah. Dan yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah menyebut mereka di sisi malaikat yang berada di sisi Allah Ta'ala. Jadi nama kita ni disebut-sebut dengan kebanggaan. Perempuan kalau anak kita masuk tadika convocation, pelajar sahsiah terbaik, naik ke pentas, anak aku tu anak aku. Kalau boleh bawa sepanduk, nenek begitu call nak cakap, beritahu ni pengiktirafan bukan benda yang kecil. Manusia suka diiktiraf. Sebab tu ada anugerah pelajar terbaik, anugerah tokoh sahsiah, anugerah pekerja cemerlang, perkhidmatan cemerlang, bagai-bagai kan. Manusia suka diiktiraf kerana benda baik yang dia buat. Allah iktiraf kita dengan menyebut nama kita, mention you. Mention you tu di sisi para malaikat, di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah bangga dengan hamba-hamba dia yang bersungguh-sungguh ketepikan benda-benda lain, nafsu suka. Majlis ilmu ni kan be boring. Tak semestinya seronok. Tak setiap waktu seronok, betul dah. Kalau misal kata jemput penceramah popular betul-betul, kadang-kadang semangat lah juga kan, ramai-ramai berbondong-bondong datang. Seminggu sebelum dah beli baju baru nak datang. Tapi kadang-kadang kalau ceramah hari-hari ni kadang lemah juga semangat kita, betul tak? Ustaz ni tak kenal pun. Siapa ustazah ni? Jangan ikut semangat. Bila rasa jemu, bila rasa macam banyak alasan, padahal sekangkang kera je rasa nak datang tak? Kalau boleh terbang turun datang, senang, sangat mudah, tak perlu nak jauh, tak perlu naik kereta, jalan kaki boleh sampai. Maka di situ 4 ganjaran dia akan dapat.
Bila rasa lemah, ingat 4 ganjaran. Pertama, diturunkan ketenangan. Yang kedua, diberikan rahmat oleh Allah. Yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, Allah berbangga dan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk yang berada di sisi Allah Ta'ala. So, tak payah keluar peluh, ekon siap, tak payah keluar duit, tak payah keluar apa-apa modal fuel, minyak. Kita boleh datang. Ini saya cemburu dekat orang, warga-warga yang duduk dekat rumah-rumah macam apartmen yang ada surau kat bawah dia, quarters. Gunakan peluang ini sebaik mungkin. Initiate program-program agama ni, kerana tidak jadi islah masyarakat tanpa majlis ilmu. Ni kenapa ni? Kenapa? Ya, tak jadi majlis ilmu ni, tak jadi islah masyarakat, nak memperelok masyarakat tanpa majlis ilmu. Jadi ingat, pertama sekali ada majlis ilmu, berbondong-bondonglah datang, ya. Yang kedua, ganjaran untuk orang yang berilmu. Nabi sebut dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang telah dimudahkan, yang mudah dia nak pergi menuntut ilmu, dia merintis jalan untuk menuntut ilmu kat dunia ni, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Balasan untuk orang yang bersungguh ke majlis ilmu ketika di dunia, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga Allah. Mesti ada majlis ilmu. Dan yang ketiga, Nabi sebut juga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang bermaksud, barang siapa yang Allah nak pada diri dia kebaikan. Apa tanda Allah nak kepada kita kebaikan? Siapa yang Allah nak kepada dia kebaikan, Allah akan bagi yufaqihu fiddin. Nabi tak sebut tanda Allah nak bagi kebaikan, Allah bagi kamu harta. Tanda dia Allah bagi kamu status sosial tinggi. Tanda dia kamu hidup makmur. Tidak. Nabi sebut apa dia? Tanda Allah sedang nak kita kepada kebaikan. Tanda kita sedang dapat kebaikan, yufaqihu fiddin. Dia diberikan kefahaman agama. The biggest reward, benda paling besar, anugerah paling besar Allah bagi pada kita. Allah bagi sikit-sikit kita faham agama. Bukan sikit-sikit faham, sedikit demi sedikit. Sikit-sikit sudah lah, payah pula kan, ya? Makin lama makin banyak kefahaman. Itu dulu orang muda-muda pakai skirt, ya, muda-muda dulu pakai skirt kan, rambut perang. Sekarang dah makin banyak ceramah, makin elok dah tutup aurat kan. Makin rasa makin rasa dah berusia, makin baik pula dia tutup aurat. Itu bab aurat senang nak tengok. Ni kalau zaman I think 90-an awalan tu lagi masih ramai lagi kan. Pakai baju les-les, pakai tudung pakai les-les yang jarang-jarang tu kan. Jadi dulu macam tu. Tapi makin banyak Allah bagi ilmu. Kena tutup, tak cukup pakai tudung saja, lengan kena panjang. Dulu dengan ipar dua dalam rumah tak pakai tudung. Tapi sejak dah ada Facebook, dah banyak ajaran-ajaran ni, dah mula pakai tudung, dah mula perhati salam siapa. Jadi ilmu ni sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itulah tanda Allah sedang memberikan kita kebaikan. Betul, tidak mesti orang yang kaya makmur tu Allah sedang bagi dia kebaikan. Tak mesti orang yang diangkat di dalam masyarakat dengan status elit, status sosial tinggi itu tanda Allah bagi dia kebaikan. Nabi tak sebut tentang faktor-faktor itu, tapi Nabi sebut satu saja indikator. Apa dia? Yufaqihu fiddin. It can happen to anyone. Orang miskin ke, orang kaya ke, orang ada duit ke, orang tak ada duit ke, orang keturunan bagus ke, keturunan tak tahu mana hala ke, semua boleh dapat pendidikan ilmu. Benda yang semua orang boleh dapat, tinggal usaha nak atau tidak saja. Jadi bila Nabi sebut macam ni, kita kena tahu benda yang kita nak utamakan pada diri kita apa dia? Tuntutlah ilmu. Gosip kurangkan. Nak kata habis teruk geletar badan pula sehari tak baca berita. Ya? Ini patah ada gosip, cari. Sebut nama siapa, semua dia kenal dengan dia punya bekas bini, ya, dengan dia punya skandal.
Itu nafsu untuk mengetahui berita-berita sensasi. Itu nafsu. Tetapi yang dituntut pada kita apa dia? Ilmu menambah iman, mengambil tahu hal orang, berita-berita gosip. Semua ni istilah apa sekarang? Makan popcorn. Ya, apa dia, kenapa boleh jadi makan popcorn? Sebab kita tengah tengok wayang, kita tengok orang tu gaduh, tengok orang ni bergosip, tengok kecurangan orang ni. Ush, teruk betul lah dia ni kan, berzina punya. Tu yang kita nak tengok tu, dosa juga tu. Syekh Abah, astagfirullahalazim, caption tak benar. Caption astagfirullahalazim, tak tahu dia minta ampun untuk dosa orang tu ke dosa dia yang tengah share aib tu. Jadi kurangkan gosip, kurangkan jaja cerita orang, membicara cerita orang, banyakkan kepada ilmu pengetahuan. Kita akan dapati makin lama jiwa kita makin besar, minat nak tahu orang tu akan makin berkurang, dan kita akan lebih banyak beramal. Okey, jadi kita nak masuk tajuk. Tadi mukadimah je, berapa minit mukadimah ya. Kita masuk tajuk kita. Tajuk kita ni Islam memerdekakan wanita. Jadi sirah sikitlah, sebab kita dah diambang sambutan merdeka. Dah hias pejabat belum? Kadang-kadang kan ada hiasan merdeka lah, hiasan raya lah kan. Okey, bila kita sebut tentang kemerdekaan, bermaksud kita membebaskan daripada belenggu sesuatu perkara ya. Jadi Nabi, bila Nabi diutus menjadi Rasul pada ketika usia Nabi 40-an, pada waktu itu Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul pun, Nabi memang dah berkhalwat di Gua Hira. Gua Thur ke Gua Hira? Gua Hira. Gua Thur tu Nabi bersembunyi ketika peristiwa hijrah. Ingat balik UPKK dulu, PSRA dulu Okey, tetap ada sahaja sekolah kat sini. Bila Nabi SAW diperintahkan kepada arahan Allah untuk menyampaikan wahyu, sebenarnya sebelum tu lagi Nabi rasa serabut dengan keadaan jahiliah, serabut dengan keadaan masyarakat. Dia menyembah berhala, ada yang menindas orang susah, menjadikan wanita sebagai komoditi, boleh dijual beli pula. Ya, jadi Nabi memang rasa keadaan tu sangat menyerabutkan baginda, maka baginda mengambil masa untuk berkhalwat. Berkhawat ni maksud baginda bersendiri di Gua Hira, dan pada waktu itu dah sebenarnya diambang permulaan Nabi dilantik menjadi Rasul. Sehinggalah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi masih lagi bingung dan keliru tentang apa yang baginda alami. Jibril suruh Nabi Iqra. Nabi kata aku tak tahu. Iqra, aku tak tahu. Iqra, aku tak tahu. Kemudian Jibril peluk Nabi sambil membacakan, mengajarkan Nabi surah Al-Alaq ayat 1 sehingga 5. Nabi balik kata-kata. Khadijah menenangkan Nabi. Memang sangat cool lah Khadijah ni sebenarnya. Dia menenangkan Nabi dan dia bawa berjumpa dengan sepupu dia, seorang paderi pada waktu itu. Paderi ini merujuk kepada orang pendeta ya, orang yang dia seorang pendeta. Pendeta ni maksud dia boleh membaca teks-teks kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum ni. Dan dalam kitab itu ada menuliskan berkaitan dengan kedatangan seorang Rasul akhir zaman. Bila Khadijah bagi tahu tentang apa yang dialami oleh Nabi semua, maka Waraqah bin Naufal pun kata, jaga baik-baik, sesungguhnya suami kamu ini telah diutuskan sebagai Rasul akhir zaman. So pada waktu tu Khadijah jadi orang pertama yang mengikut Nabi. Orang pertama, insan pertama yang memeluk Islam ni ialah Khadijah. Kemudian barulah Sayyidina Ali, kemudian barulah Zaid bin Harithah, kemudian diikuti oleh as-sabiqun al-awwalun, orang-orang lain yang terawal yang ikut Nabi, antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila Nabi dapat wahyu tu, Nabi masih lagi menunggu. Sebab ialah macam out of nowhere kan, barulah Allah turunkan sedikit-sedikit arahan untuk Nabi menyampaikannya kepada orang lain. Ada riwayat mengatakan daripada wahyu pertama sampai wahyu kedua dalam 6 bulan pause dia. Daripada kejadian wahyu pertama tu lama juga baru Nabi dapat wahyu kedua untuk membina kekuatan baginda. Nah, bila baginda mula menyampaikan wahyu ni, yang pertama sekali ikut Nabi ni golongan-golongan du'afa dan fuqara.
golongan orang fakir miskin, golongan orang dhaif, orang hamba yang kebanyakannya sangat mengharapkan keadilan terhadap diri mereka. Islam bawa benda adil, layanan sama kepada manusia. Ya, tidak ada penindasan dan kezaliman. Kerja boleh kerja pembantu, tapi tidak ada penindasan, tidak ada kezaliman. Maka ramai yang mula-mula mengikut Nabi ni dalam kalangan orang-orang yang susah. Dan Nabi bergerak in a very small community dulu, dalam bentuk berkumpulan. Mereka beribadah pun secara sembunyi-sembunyi, solat pun dalam bangunan. Waktu itu belum berlaku lagi penurunan perintah untuk solat 5 waktu. Para ulama sejarah telah menyebutkan solat ketika sebelum 5 waktu diturunkan, mereka solat 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan pada waktu petang sebelum terbenam matahari. Setiap solat 2 rakaat. Jadi ada yang solat dalam rumah, dan Nabi pernah juga solat di sekitar Kaabah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq pernah mendirikan satu tempat di depan rumah dia untuk dia solat di situ. Dan bila Nabi mula agresif sikit menyampaikan dakwah, ketika awal Nabi sampaikan dakwah tu, orang pembesar Quraisy dia tak ambil pot sangatlah. Sebab waktu tu ada juga gerakan anti berhala yang lain. Yalah, macam sikit-sikit kot, sekadar macam pahaman-pahaman baru. Tapi kalau kita Islam tak bolehlah nak kompromi. Sedikit pun ajaran sesat kita kena tentang sebelum membesar. Nak cerita zaman jahiliah dulu, sebab diorang pun cacah marbah kan, diorang pun jahil, diorang pun macam ikut-ikutan saja nenek moyang. Maka pada waktu itu mereka ingat, ni mungkin sekadar gerakan anti berhala yang baru yang dibawa oleh Muhammad lah, tak kisah sangat. Sebab waktu tu ada juga gerakan anti berhala yang lain, tapi tak membesar. Maka, tapi bila dah mula Nabi Muhammad punya pengaruh makin membesar, mereka pun tentang Nabi Muhammad. Rasa macam dah bahaya ni. Maka awalan tu mereka suruh pembesar Quraisy jumpa Abu Talib. Abu Talib ni ayah saudara Nabi yang memang sayang Nabi macam anak sendiri. Jumpa Abu Talib dan dia minta Abu Talib beritahu kepada Muhammad supaya hentikanlah dakwah dia. Abu Talib try, tapi Abu Talib tidak memaksa. Cuma mereka kata kepada Abu Talib, kalau kau sendiri tak nak hentikan apa yang anak saudara kau buat, kau bagi dia kat kita orang pandai lah, kita orang nak uruskan. Abu Talib tak bagi. Sebab Abu Talib ni walaupun beliau tidak memeluk agama Islam pada waktu itu, beliau tidak menentang dakwah Nabi. Dan beliau kata, selagi mana aku hidup, kau boleh berbuat apa yang kau tengah buat sekarang ni, kau boleh terus berdakwah, tetapi kau jangan ingat aku nak ikut. Maksud dia, Abu Talib tetap berpegang kepada agama ataupun anutan nenek moyang mereka. Antara faktornya ialah kerana dia berasa perlu mempertahankan ajaran tersebut. Antara lain bimbang apa kata orang lain. Ya, jadi bila keadaan itu berlaku, Abu Talib tetap melindungi Nabi. Tetapi bila Nabi semakin membesarkan dakwah baginda, bila turunnya surah Asy-Syu'ara ayat 214 sehingga ayat 217, Allah perintah Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Waktu itu Nabi naik ke Bukit Sofa, Nabi seru kepada Bani Abdul Muttalib, ahli keluarga Nabi. Waktu itu dah bermula dah. Awal-awal tu daripada mulut ke mulut, sosek je, di peringkat dalaman. Jadi solat pun dalam rumah. Orang kata daripada mulut ke mulut kan. Perjumpaan pun di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, secretly. Tapi bila turunnya ayat surah Asy-Syu'ara, Allah dah perintah Nabi supaya baginda menyeru ahli keluarga pula. Baginda naik ke Bukit Sofa, baginda seru ahli keluarga. Pada waktu itu Abu Jahal Abu Jahal, Abu Lahab ni semua yang menentang Nabi, cubalah mengkacau-kacau lah. Kalau zaman kita mungkin dia buat sistem rosak. Ya, tapi zaman Nabi melaungkan daripada atas bukit, dia pergi menyampuk. Jadi banyak usaha-usaha nak gagalkan dakwah Nabi. Maka Nabi menyeru keluarga baginda supaya beriman kepada Allah. Dan bermula daripada situ, orang kafir merasakan sangat-sangat tergugah.
Apatah lagi bila melihat Nabi Muhammad ni sebelum Islam pun, sebelum baginda jadi Rasul pun, memang pengaruh baginda dah ada. Itu baginda digelar Al-Amin, akhlak yang baik, menyebabkan orang mudah mendengar kata-kata Nabi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar beliau peluk Islam tanpa perlu mukjizat-mukjizat besar pun. Ada yang peluk Islam kerana melihat mukjizat besar. Contohnya Nabi belah bulan, dia melihat karamah, melihat mukjizat-mukjizat lain yang berlaku pada Nabi. Tapi Abu Bakar tak perlu semua tu pun, dia dah peluk Islam dah. Sebab hubungan dengan Nabi dia cukup rapat. Jadi bila baginda menyampaikan dakwah semua ni kan, adalah beberapa tentangan yang dihadapi oleh Nabi. Yang ini yang saya nak cerita ni. Sebelum kita masuk topik, kita kena ada asas dulu, supaya kita boleh betul-betul menghargai keislaman yang telah Nabi bawa kepada kita. Pertama, baginda juga menghadapi karakter assassination. Orang sekarang sebut apa dia? Pembunuhan karakter. Ketika rakyat-rakyat bangsa-bangsa Arab yang lain nak datang ke Mekah waktu musim haji, walaupun belum mengamalkan Islam yang betul, waktu tu dah ada dah saki-baki ajaran daripada Nabi Ibrahim. Jadi tentu dia orang ada praktis tawaf, tapi dah bercampur. Tawaf ni pada zaman Nabi Ibrahim lagi dah ada. So dia orang ada buat tawaf, tapi tawaf tu di sekeliling tu ada berhala. So bercampur bau. That's why jahil. Jahil ni apa? Dia tak tahu, dia bot. Ada budak kecil tak disebut. Tahu dia bot off. Ya, jadi bot ni bukanlah bermaksud kita ni bukanlah kata-kata yang kesat kita nak lempak ke orang. Tak, bot ni maksud dia tak tahulah. Sebab kamu buat macam ni, kamu tu kan kamu tak tahu ke? Itulah jahil. Jadi jahil dia bermaksud dia tak tahu apa dia buat. Jadi orang tawaf dia tawaf, tapi serentak dengan tu berhala pun ada. 3 berhala yang famous pada zaman itu, Al-Lat, Al-Uz, Al-Manat. Lata, Uzza, Manata. Jadi dia mengagungkan berhala ni, maka bercampur bau. Dan dia pun risau, orang Arab pembesar pun risau. Kalaulah orang Arab datang ke Mekah waktu musim haji time ni, dia nak tawar, dia datang kita, tempat kita, itu ekonomi juga tu, faktor ekonomi. Macam mana kalau dia orang ikut ajaran Muhammad? Macam mana kalau dia terpengaruh? Habislah kita punya kekuasaan ni terjejas lah. Sebab antara yang Nabi Muhammad ajar dalam Islam apa dia? Tidak ada penindasan. Ya, waktu tu tak ada lagi ayat judi, ayat Arab belum ada lagi. Ya, kemudian yang paling terkesan ialah berhala tu. Tak boleh sembah berhala dah. Itu faktor ekonomi pun terlibat juga tu. Ya, tilik nasib, bagai-bagai tu semua tak boleh. Maka pada waktu itu mereka buat meeting kat rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Macam mana kita nak menghalang orang yang datang ke Mekah daripada terpengaruh dengan Muhammad. Dia orang pun ada strategi juga kan. Antaranya ada yang cadang, kita kata Muhammad tu pengelipur lara. Apa yang dia bagi tahu tu semua cerita-cerita dongeng belaka. Zaman kita berseronok tonton cerita kan, tonton movie semua. Zaman itu mereka berseronok dengan pengelipur lara. Sebab itu ada syair. Itu cara mereka berseronok kan. Kita tak ada syair-syair dah, semua straight to the point je kan. Jadi dia kata, apa kata kita kata Muhammad ni dia pengelipur lara, dan apa yang dia cerita tu semua art of imagination dia. Tapi ada yang kata tak boleh, sebab apa yang dia bagi tahu kita tu bukan cerita dongeng biasa. Wah, payah ni. Nak bunuh karakter bukan senang sebab Nabi Muhammad tu dia dikenali sebagai seorang karakter yang cukup baik di situ. Yang kedua, ada yang kata apa kata kita kata Muhammad tu majnun. Kita kata dia gila lah. So apa yang dia cakap tu semua tak boleh dipercayai, tak valid. Dia duk merapu. Maka ada yang kata bukan. Kalau kau tengok Muhammad, kau akan rasa dia gila tak? Tak. Waras. Dia sangat-sangat normal. Tak boleh juga Kalau orang jumpa dia betul-betul kan, orang tahulah dia tak gila. Fikir-fikir, apa kata kita kata dia kadhib, seorang penipu. So apa yang dia cakap tu semua pembohongan semata-mata lah. Pembohongan-pembohongan palsu. Maka ada pula yang kata tak boleh, sebab peribadi daripada dulu kita kenal, dia tak pernah menipu. Itu penting jadi orang baik ni. Nak sampaikan dakwah lebih senang ya. Jadi akhirnya bincang minit mesyuarat pada berjalan-jalan panjang. Mereka buat satu konklusi, kita akan tuduh Muhammad seorang penyihir sebab ada pengikut. So siapa yang ikut dia tu dah termakan dia punya jampi sihir. Dan pugos orang, pergi bagi tahuan orang sana Muhammad ni penyihir, kau jaga-jaga kalau kau bercakap dengan dia, kau terpengaruh.
Kan? Kalau nak kata penipu, semua tu orang tak percaya. Sebab orang jumpa elok, tampan, handsome, meyakinkan, ada gaya, maka kita kata dia penyihir. Maka dia suruh orang jauhkan diri pada Muhammad. Tetapi tidak menjadi juga. Masih lagi berlaku pengislaman secara berterusan daripada penduduk Mekah. Waktu ini mereka dah mula seperti cacing kepanasan. Itu tak jadi, ini tak jadi, pujuk tak jadi. Kemudian mereka cuba sogok Nabi dengan harta benda. Seorang wakil datang jumpa Nabi, dia tawar kepada Nabi, kalau kau nak harta, kami boleh bagi banyak. Sebab dia pembesar Quraisy yang datang jumpa ni. Kemudian kalau kau nak perempuan, kita boleh cari perempuan tercantik di Mekah bagi kat kau. Kalau kau nak kedudukan, kami boleh lantik kau jadi pemimpin. Tak payah pilihan raya, kami boleh lantik kau. Itu saya tambah. Nak kata betapa berkuasa yang datang jumpa Nabi ni pembesar Quraisy yang memegang politik, memegang kepimpinan di Mekah waktu itu. Dan mereka bagi tawaran lagi, kalau kau sakit, sebenarnya kau sakit ke ni, kau tak sihat ke ni, cakap benda merapu-rapu ni kan, kita boleh bawa kau berubat kepada perawatan yang terbaik. Nabi tolak semua. Kalau kerana inilah dia suruh hentikan dakwah Nabi, Nabi menolak semua tawaran tersebut. Pulanglah orang pembesar Quraisy dalam keadaan yang hampa. Tak senang dakwah Nabi. Kalau kita kan disogok, bukan disogok lah, kalau kita mungkin diberikan harta benda ya sebagai ganti kepada dakwah, mungkin akan cairlah. Nauzubillah min zalik ya. Itu zaman Nabi SAW dalam keadaan baginda ada orang untuk dilindungi, ada isteri, ada anak untuk dibiayai. Tetap tidak memilih tawaran tersebut. Nabi teruskan dakwah sehinggalah elok lembut tak jadi, hasut orang lain pun tak jadi. Mereka mula menentang secara fizikal. Mana-mana umat Islam dalam kalangan hamba yang diketahui memeluk Islam, contohnya Bilal, dia telah pun didera oleh tuan dia dengan deraan. Bila waktu panas membahang, dia akan diletak di atas padang pasir dan dia akan diletak ke atas dada dia satu batu yang besar. Tetapi Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad. Kemudian Sumayyah dan Yasir, keluarga Ammar bin Yasir dan Sumayyah isteri dia. Yasir dan Sumayyah dihukum bunuh. Ya, Nabi kata sabran ya ali Yasir indakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, di sisi kamu itu sudah ada syurga. Kenapa ketika itu tidak melawan? Kerana pada waktu itu umat Islam masih lagi sangat sikit dan tidak lagi boleh ada kekuasaan untuk melawan. Kena kalau mereka melawan, lawan yang akan diberikan balik mereka belum mampu hadap. Jadi pada waktu itu Nabi juga diperintahkan untuk dakwah secara rahsia, masih lagi dalam keadaan yang selamat ya, yang tertutup. Maka pada waktu itu umat Islam dibunuh. Nabi sendiri pernah dipukul sampai berdarah. Ya. Kemudian Nabi pernah solat di sekitar Kaabah dan ketika baginda sujud, orang kafir yang ada di sekitar baginda ambil kotoran daripada perut unta yang baru disembelih, dia letak atas Nabi. Punya kurang ajar betul tak? Nak menunjukkan tentangan yang diterima Nabi cukup-cukup hebat. Kemuncak daripada itu umat Islam banyak kena pukul, banyak kena seksa. Nah, sahabat Nabi nama Khabbab al-Arat, daging belakangnya dipanggang hidup-hidup. Kenapa mereka tak melawan? Sebab waktu itu mereka amalkan kasta lagi. Kasta ni apa? Kau orang yang bawahan, kau tak boleh melawan. Kau orang suruhan aku, kau hamba aku, suka hati aku, sebagai tuan nak buat apa-apa pada engkau. Abu Bakar antara sahabat Nabi yang paling banyak menembus hamba. Dia tembus hamba, sama ada dia ganti macam Bilal. Waktu tu dia hamba tau. Abu Bakar ambil hamba yang lain, dia tembus Bilal, selamatkan Bilal daripada kezaliman. Harta benda habis bagi 100% untuk Islam. Jadi waktu itu kemuncak daripada penyiksaan tu, Nabi suruh sebahagian sahabat hijrah pertama ke mana? Negeri Syam, mendapat perlindungan Raja Najasyi waktu itu. Kerana keadaan Mekah waktu itu sangat-sangat menekan mereka. Dan kemuncak daripada itu, mereka buat satu kesepakatan, kita kena hentikan Muhammad. Nak bunuh tak boleh, sebab nanti Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib akan lawan balik. Itu masyarakat Arab jahiliah ni, walaupun banyak kejahilan diorang, tapi ada benda-benda baik juga. Antaranya dia jaga saudara mara, dia layan tetamu dengan baik,
dilayan jiran tetangga dengan baik, adalah beberapa kebaikan, layan tetamu. Kemudian bila dia kata kita boikot Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib supaya mereka ni lemah. Tak boleh boikot Nabi seorang sebab nanti family dia tolong. Kita boikot sama satu keluarga dia, hanya yang berpaling daripada keluarga dia sahaja yang mereka tak boikot. Dan dalam keluarga Nabi yang sokong Nabi, yang diboikot tu ada yang Islam dan ada juga yang belum Islam. Tapi semangat, orang putih kata kinship, semangat kekeluargaan punya kuat, disanggup sama-sama dengan kabilah family dia tu dan diboikot. Diboikot macam mana? Pertama, dilarang kahwin dengan mana-mana daripada kabilah itu, daripada keluarga itu. Yang kedua, diboikot semua keperluan. Misal kata, kalau mereka ni, kawasan mereka ni, dia nak pergi beli barang, orang takkan jual dekat mereka. Ataupun kalau dia ada pedagang daripada luar datang nak jual kat situ, orang kafir akan sekat dan dia beli balik barang tu dengan harga yang tinggi. Sampai ke tahap itu, sehingga 3 tahun, sampailah tahap mereka memakan daun-daun kayu saja. Berlaku peristiwa ini di penghujung keadaan Nabi di Mekah. Waktu itulah keadaan dalam waktu itu juga Abu Talib meninggal. 3 hari lepas tu Khadijah meninggal. Orang yang melindungi Nabi lagi rasakan orang kafir Quraisy nak perkena Nabi, sebab pelindung Nabi yang paling hebat tu dah meninggal, itu Abu Talib. Jadi inilah perjuangan Nabi nak sampai ke Islam pada kita. Nak sambung lagi, dia pergi Madinah pula, macam mana keadaan di Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang ikut macam mana. Jadi sahabat-sahabat, ini kesusahan Nabi untuk menyebarkan Islam. Sebab itu sunnah kita nak mengamalkan Islam, nak membawa Islam ni bukan mudah. Puan-puan tengok, nak lawan kekarat dalam diri pun susah. Nak mula bangun sebelum subuh buat 2 rakaat pun susah. Ya, nak lawan nafsu, nak tengok drama ke tengok TV, nak tengok drama ke tengok Quran pun susah, betul tak? Jadi melawan diri sendiri saja cukup susah. Kerana itulah kita perlu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Nabi telah mengambil tugas baginda mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada kecelekan iman. Kemudian dengan dakwah Nabi yang susah payah itu jugalah sebenarnya martabat wanita mula diangkat. Ketika Nabi menikah dengan Hafsah, dalam catatan sirah menunjukkan, ketika Nabi nikah dengan Hafsah, Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar dan dia seorang wanita muda. Hafsah ni dia seorang wanita yang terkenal dengan kebijaksanaan dia dan pandai menulis dan membaca. Dalam catatan sirah ditulis, dalam keadaan Hafsah pandai baca dan tulis itu, Hafsah merupakan salah seorang daripada beberapa sahaja wanita yang pandai baca dan tulis. Pendidikan tidak begitu diangkat, dipentingkan kepada wanita ketika zaman jahiliah. Minta maaf sebut, jadi pemah nafsu. Yang mana keluarga powerful sikit, selamat sikit. Tapi yang mana keluarga-keluarga yang apa, ya macam keluarga orang susah, keluarga orang miskin, pakat-pakat dijadikan pemuas nafsu wanita dia. Keluar rumah pakai baju nampak lurah, pakai wangi, pakai gelang tangan, pakai gelang kaki berbunyi, pergi menarik perhatian lelaki. Itu keadaan wanita zaman jahiliah. Yang susah jadi hamba pun ramai, diperlakukan sesuka hati. So betapa murah diletakkan nilai wanita. Anak perempuan ada yang dibunuh hidup-hidup, iaitu dalam keadaan bayi ataupun dalam keadaan sudah besar sikit, sebab dibimbangi mewariskan kesialan. Ini semua tercatat dalam catatan sejarah untuk kita nilai balik ke mana kita pergi kalau Islam tidak membawa kita kepada keadaan sekarang. Okey, kita boleh katalah ya, orang lain yang belum Islam, yang tak Islam juga ada juga arus kemodenan diorang. Wanita pun liberate sama sekarang kan, apa pembebasan wanita lah apa. Tapi dia tidak akan betul-betul membebaskan wanita. Sebab apa? Wanita itu masih lagi terdedah dengan perkara-perkara buruk. Yang nak membebaskan pula terlebih-lebih pula jadi imam pula, tanpa panduan ilmu, hancur binasa. Jadi Nabi secara purely ni, secara asasnya, secara original, baginda yang mengangkat wanita lebih dulu.
Kemudian kalau kita lihat sejarah sikit, Dark Ages, zaman gelap yang berlaku pada tamadun Eropah. Waktu itu tamadun Islam berkembang maju. Ya, jadi dicedok juga daripada tamadun Islam tu ada peranan dalam pembangunan tamadun-tamadun besar di dunia yang lain. Saya nak cerita balik goes back, Nabi mengangkat martabat wanita. Pertama dengan menggalakkan ke majlis ilmu. Dengan menggalakkan ke majlis ilmu, Nabi mengangkat martabat wanita. Wanita kau takkan bergantung pada rupa, takkan menggedik tak ke mana, minta maaf sebut. Orang panggil bimbo. Kan? Takkan kat muka nak jual kat siapa? Kat lelaki lah. Untuk orang tengok, untuk orang tonton, minta maaf sebut. Wanita kalau tanpa ilmu, dunianya akan begitu cetek. Jadi itu yang dia mudah stres. Kalau dah tak cantik sikit, mudah stres. Ada orang yang inject minyak masak dalam muka, nak bagi tegang tu, rosak muka. Dia tak inject minyak masak. Awal tu ada rawatan tu, tak ada duit, tak ada dah, dia inject minyak masak. Jadi nak katanya, kalau wanita sekadar bergantung pada rupa, dunia dia akan jadi begitu cetek ya. Hilanglah rupa itu, hilanglah kecantikan itu, hilanglah kebahagiaan dia. Maka Nabi ajar benda lain lagi, bergantung pada ilmu. Nabi sarankan wanita pergi menuntut ilmu. Dan Nabi puji wanita Ansar, dalam kalangan kaum Ansar, yang sangat-sangat hebat menuntut ilmu. Pada masa yang sama nak jaga muka ke jaga badan, jagalah. Tapi jangan dikesampingkan ilmu pengetahuan. Sehinggalah wanita-wanita pada zaman itu, Nabi telah adakan pusat pengajian khas untuk mereka. Bukan macam sekarang, memang dah biasa. Zaman itu bayangkan wanita yang memang tak diraikan untuk menuntut ilmu, yang dilayan ikut kedudukan dalam masyarakat. Nabi bawa pengaruh baru, ada kelas khas untuk wanita. Dan inilah antara yang Nabi perjuangkan, iaitu supaya wanita mendapat pendidikan macam orang lelaki biasa dapat. Maka dengan itu, sebab itu wanita pada zaman Nabi, mereka sangat-sangat berani dan progresif. Antara nama-nama yang terkenal, Nusaibah binti Ka'ab, kemudian Khawlah Al-Azwar, Syifa binti Abdillah. Ini antara perempuan-perempuan terkenal dalam sejarah. Adakah mereka duduk di rumah sopan santun? Ya, itu ada. Itu Fatimah. Ada peranan di kat situ. Nusaibah dan Khawlah lincah di medan perang. Tak menafikan memang ada peranan muslimah duduk di rumah, memang perlu. Itu Fatimah. Itu sosok Fatimah. Sosok tubuh Nusaibah dan juga Khawlah lincah di medan perang. Diturut ikut berperang, dan mereka sama-sama ada ahli keluarga lelaki yang mati dalam perang. Ya, okey. So, nak cerita dia pada zaman Nabi, wanita dia sangat proaktif, bermula daripada ilmu yang telah Nabi sampaikan. Maka sebab itu kita nak merdeka mesti mula dengan kefahaman yang betul dulu. Kok salah kefahamanaya? Bebaskan wanita, membangunkan wanita, nak sibuk nak berlawan dengan orang lelaki. Kau tak berlawan tak payah, tak boleh ke? Allah dah bagi men and women are equal but not identical, kata orang putih. Lelaki dan perempuan ni dia sama, tetapi dia tidak serupa. Sama dari sudut kedudukan di sisi Allah. Kau buat lebih amal, dapat lebih pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, baik lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sebut apa? Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dekat akhirat pula, kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka buat. Nak tahu mana lagi? Nak tahap mana lagi diberikan kesaksamaan dan keadilan? Allah dah bagi elok, tapi laksanakan ikut tanggungjawab yang Allah bagi masing-masing. Ya, ikut peranan masing-masing.
Tapi kalau salah kefahaman, dia dapat dah ilmu tapi ilmu dia salah. Sekali salah kefahaman, itu yang jadi gerakan pembebasan wanita, tetapi dengan cara yang batil. Dia kata kalau wanita nak women empowerment, semua mesti buat sama macam lelaki. Tapi bila angkat tonggih pandai pula tak nak. Ya? Jadi Allah dah jadikan wanita fisiologinya berbeza, fisikalnya berbeza. Dia ada rahim, ya, dia ada apa, ada dia punya ciri-ciri hormon khas dia. Dia ada ciri-ciri dia padan dengan perintah yang Allah bagi pada dia. Yang lelaki dia tak perlu mengandung, bila-bila masa saja dia boleh pergi medan perang. Kalau lelaki mengandung payah lelaki nak cari nafkah. Ya, dah diberikan. Manusialah yang violate semua itu. Manusialah yang pandai-pandai nak ubah semua itu jadi huru-hara. Ya, maka Allah, bila Allah memberikan kita sesuatu tanggungjawab, laksanakan dengan baik tanpa kita bertangguh, tanpa bercanggah, ya. Okey, kita lihat sebelum kita penghujung. Cepat masa berlalu, Saya rasa cepatlah, mungkin yang dengar boring tak tahulah, ya. Jadi Nabi pernah pesan satu benda pada wanita, Bila kita nak kata Nabi membebaskan wanita ni, pertama, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adhan aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa faqala. Okey, tengok dulu awal ni, sebab hadis ni panjang. Pertama, dalam hadis ni disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ketika hari raya Idul Adha dan Idul Fitri ke tempat solat. Lalu baginda melalui para wanita dan berkata, okey, pertama tengok, Nabi sangat menggalakkan wanita untuk pergi solat berjemaah hari raya. Solat hari raya berjemaah, hukum dia sunat muakkad. Kita pagi raya sibuk kacau kuah laksa, ataupun sibuk rendang belum kering. Time tu sibuklah baru nak lap bekas kuih raya, ataupun beratur tunggu dekat tempat air. Kalau kat kampung kan, nak setrika, time tu lah nak tukar tudung pagi-pagi raya, nak setrika baju, time tu nak pakai inai, tak pergi solat sunat hari raya. Orang kata keterisan kita dalam merancang, betul jaya keterisan macam tu kan. Kita punya kelemahan dalam merancang ni boleh menyebabkan kita rugi tau. Kita kata tak sempat, padahal sempat je. Nak solat sunat hari raya, solat sunat yang dituntut setahun sekali saja, pergilah. Ya, biar period, solat period, biar dia buat kerja rumah tu. Ataupun siapkanlah awal-awal, kalau dia tak puas hati pula kan. Ini biasa ayat kan, apa? Orang lelaki pergi solat, perempuan masak, nanti balik dah boleh hidang, boleh makan. Tu sebab masak 20 jenis lauk. Ya, Johoriannya, ada Penangnya, ada KL punya versi. Jadi puan-puan, kita memberatkan benda-benda yang remeh dan kita mengabaikan yang sunat yang dituntut. Jangan ke akhirat nanti baru kita menggagau, kenapa kat dunia aku tak buat yang terbaik, kenapa lah aku tak grab peluang-peluang yang terbaik ni. Kalau kita dipilih lah kan, pilih pernah tak beli macam yau-yau? Pernah beli yau-yau tak? Ya, apa-apa lah aiskrim yau-yau ni yogurt tau. Dia yogurt yang plain. Saya tak suka pun, tapi saya nak buat perbandingan Yogurt yang plain, katalah adik tu kata yau-yau ni ada topping. Dia macam aiskrim yogurt plain, ada topping. Yang angguk-angguk tu cuma minat sangat keluar juga ayu kat sini kan. Jadi katalah kita datang, kita setiap topping tu adalah berat dia tu kan. Dia ikut berat ke tak tahulah. Saya kalau Baskin Robbins kan, kalau nak letak topping M&M ke kacang ke, kena tambah duit kan. Katalah hari ni kan promoter kata, Kak hari ni kita buat promosi free je tambah apa-apa. Betul ke? Betul. Tak kisah, semua boleh tambah. Kau ingat dah teratang penuh, tak nampak yau-yau dah. Ya, ada apa, buahnya, kacangnya, gula-gulanya, topping coklatnya kan. Mesti kita nak grab. Sebab benda nampak, benda lalu kat tekak yang aku teringin lah pula kan boleh sebut benda boleh rasa sekarang. Tapi amalan akhirat kita selalu ambil yang paling sikit. Sebab penat, berlemah-lemah dengan diri. Jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Puasa hari-hari tertentu kan, hari Arafah ke, berdoa yang mustajab. Semua ni tak perlu pergi Mekah Madinah pun, di negara kita pun kita boleh buat.
Saya tidak merendahkan, kelebihan ada pada tanah suci Haramain memang sangat banyak. Tapi yang tak boleh pergi lagi tu kat kita pun dah banyak. 1/3 malam, waktu berdoa mustajab, selepas pada solat, doa ibu pada anak dia. Nak katanya kita dah sangat banyak aksesori tambahan yang Allah bagi, yang kita boleh dapat bonus. Tapi kita selalu ambil mudah kerana kita belum nampak balasannya sekarang. Amalan berlipat kali ganda bulan Ramadan, pulun. Setakat ni saya rasa bulan Ramadan lah yang kita paling hayati lah, Alhamdulillah. Tetapi pada bulan lain sangat banyak juga, ya? Pada bulan lain pun sangat banyak. Kenapa kita abaikan? Katalah beli kereta percuma aksesori, beli geranah percuma ni je ke, beg tu dompet kecil, payung tak ada, ya? Kita kan suka tambah. Itu kalau benda dunia kita boleh nampak, takkan nak pergi tak ambil tambah tu kan. Tu masalah, orang suka freebie kadang-kadang tak guna pun. Jangan ambil kau tak guna kat hotel kan, ya? Jenis ambil sabun, jenis ambil kopi teh, kau tak guna tinggal je bagi orang yang guna. Jadi nak katanya benda akhirat tolong sakau habis-habis. Cari apa dia amalan yang boleh kita buat, apa kebaikan. Oh, kalau aku kalau hari Jumaat sunat baca surah Al-Kahfi, baca. Cari apa lagi yang boleh kita buat. Inilah kita panggil berlumba-lumba kepada kebaikan. Dia bukan menunggu, bukan pasif, tidak. Kerana kita kena yakin bahawa amalan kita belum cukup lagi. Nak banding dengan maksiat kita terlalu banyak, ya, maka banyakkan amalan. So Nabi pergi pada waktu hari raya, Nabi pergi ke tempat wanita tu. So hari raya lepas ni rancang boleh, tapi tolong jangan buat dua benda ketika pergi solat berjemaah. Pertama, jangan pakai minyak wangi semerbak, haram. Pergi solat jemaah, 1 botol minyak atar, ya, 1 botol minyak atar letakkannya, pedas sini. Jangan, haram, ya. Elok-elok nak pergi buat pahala, dapat dosa pula. So nak pakai deodoran boleh, jenis badan berbau kan. Kadang setiap orang ada bau badan yang berlainan. Dan jenis nak pakai deodoran boleh, tapi bukan minyak wangi yang ditambah untuk semerbak. Maksud memang nak bagi orang lain bau, tak boleh. Kemudian yang kedua, make up. Takut tak sempat nanti lepas pergi sembahyang raya tu, nak pergi ziarah rumah dia pakai macam-macam muka dia kan. Nak pakai telekong macam ni, takut, ya. Jadi jangan, sebab takut jatuh tabarruj. Dalam keadaan biasa pun kita boleh make up lebih-lebih. Ini ada tepung goreng cukuruk bagi tadi, seharap maklum, bukan saya pengotor. Tak perasan saya masak lah bagi tadi, ya. Jadi nak katanya, bila kita pergi masjid, tolong jangan buat dua benda ni, ya. Pakaian pun pakai baju raya boleh, tapi jangan tengok-tengok baju raya orang. Tengok saja tak apa, dia tengok tu edisi yang lalu. Gelang nah tu bukan gelang Korea tu maksudnya kan. Tengok orang punya kan, hari keluar semua benda khazanah mereka dalam hari semua keluar. Jadi pergi solat elok lah, balik makan ikut sunnah, makan sesama semua. Jadi benda-benda ni boleh rancang, perempuan, buatlah selagi boleh buat. Kalau ada anak kecil, baby pun kau susah tak apa, dia tak payah menyusahkan diri. Katalah baby kecil tak pasal-pasal, balik stres tak ajak raya pula kan. Jadi kalau ada halangan tak apa, tapi kalau tak ada, anak pun dah besar, pakat ajak ramai-ramai lah, ya. Kemudian yang kedua, Nabi pada waktu itu Nabi lalu kat tempat perempuan dan Nabi berhenti. Nak menunjukkan Nabi memang menyantuni wanita dengan sentuhan personal. Maksudnya Nabi sendiri pergi kat perempuan, berjemaah lah, secara berjemaah, dan Nabi menyampaikan peringatan. Apa yang Nabi sebut? Faqala tasaddaq ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Maksud dia, wahai sekalian wanita depan aku ni, bersedekahlah kerana aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah dalam kalangan wanita. Kalau ustaz yang ceramah tak puas hati lah kita. Memang Nabi sebut bukan untuk melemahkan semangat, tapi untuk menjadi motivasi supaya tak tergolong dalam golongan itu. Nabi suruh apa? Tasaddaqna, bersedekahlah. Maksudnya sedekah ni boleh menyelamatkan kita daripada azab. Yang kedua, dalam satu riwayat Nabi sebut tasaddaqna wa akhirnal istighfar. Tambah satu lagi,
sedekah dan perbanyakkanlah istighfar. Kemudian ada seorang sahabiah tanya Nabi, kenapa wahai Rasulullah? Wa bima ya Rasulullah? Oh, menjawab tidak. Nabi memang galakkan wanita bertanya. Jadi kalau kita rasa macam Ustaz cakap macam tak adil je Ustaz, kan? Betul ke perempuan macam ni tanyalah. Zaman Nabi pun ada orang tanya, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa kita orang kena banyak sedekah dengan banyak istighfar? Maka Nabi jawab, bukan kata banyak tanya budak-budak ni kan ya? Nabi jawab, kerana tukthirna la'na wa takfurna al-ashir. Nabi kata apa dia? Kamu wanita ni banyak terdedah kepada dosa, melaknati ataupun mengingkari suami dan keluarga. Iaitu fokus kepada suami lah. Jadi dosa wanita ni kadang banyak tak disedari sebenarnya yang dah berkahwin lah ya, datang daripada suami kerana suka melawan. Janganlah menjawab, suami pun saya kejut subuh. Mana hormat, jangan jawab lagi, dengar je dulu. Ini nasihat ya. Jadi bila Nabi nasihat macam ni, memang mudah wanita ini terderhaka kepada suami. Dan itulah yang menjadi sebab wanita boleh pergi neraka, selain pada sebab-sebab yang lain lah. Tapi pada waktu ni Nabi ingatkan yang tu. Maka pada waktu itu Nabi kata, banyakkanlah bersedekah dan banyakkanlah beristighfar. Nabi tak pernah bash orang tau. Nabi tak pernah buat orang patah semangat. Nabi tak pernah membezakan dari sudut kedudukan lelaki dan perempuan, dari sudut merendahkan ke, tak ada. Nabi uplift. Nabi bagi tahu apa kesan, Nabi bagi tahu cara kamu nak menghindarkan daripada itu. Nabi bagi tahu kamu banyak dalam neraka, Nabi bagi tahu macam mana cara nak tebus balik supaya kamu tak masuk neraka. Nabi bagi tahu sebab apa yang kamu boleh masuk neraka. Nabi sangat penyantun kepada orang perempuan. Provided that orang perempuan pun kena sedia terima teguran. Ni bila apa-apa nak bagi alasan, suami baik tak apalah. Jadi kan kalau kata kat Facebook apa tak cakap macam pasal kewajipan isteri, mesti ada yang komen-komen. Dia siap buka aib suami ni kat ruang komen, tak lepas geram kan. Jadi jangan macam tu. Maka Nabi sebut dua benda tadi, sedekah dan banyakkan istighfar. So pertama, nak sedekah kat siapa? Paling utama sedekah kepada kaum kerabat dulu, iaitu kaum ahli keluarga kita yang kita rasa perlu dibantu. Misal katalah kita dah bantu kaum keluarga, ada lebihan, kita boleh sedekah kepada ibu tunggal dan anak yatim. Ini antara golongan yang sangat perlu kita santuni. Ya, bila sebut janda, bila sebut ibu tunggal ni, kadang-kadang ada satu skeptikal ataupun satu stigma yang buruk dalam kalangan masyarakat Melayu. Padahal dalam hadis Nabi disebut janda dan ibu tunggal ni lah yang perlu dibantu. Jadi kita nak bantu, transfer lah senang. Tak payah suruh suami hantar barang ke rumah dia. Itu jadi drama Melayu tu, overthinking lepas tu kan. Transfer senang. Bukan kata bantu mesti nak personal touch, physical touch, tidak. Kalau kita boleh bantu dengan sudut transfer duit ke, bagi kata-kata semangat, buat. Ini janda dan ibu tunggal perlu dibantu ya. Kemudian yang ketiga, nak sedekah pada siapa? Sedekah kepada orang-orang daif dan miskin yang bukan dalam kalangan keluarga kita, dan juga jiran, tetangga. So Nabi suruh kita sedekah orang dekat dulu. Misal kata duit tu ada yang tu, satu je nak sedekah, nak pilih mana? Tanya family member, tengok dulu ada tak yang susah. Kadang ahli keluarga ni nak lihat tolong sebab dah tahu perangai tu dah. Tolong dia dulu tak kerja lah apa kan, tapi kesian anak-anak dia, tolong juga ya. Jadi yang mana mampu tolong. Kalau tolong nak jadi penjamin tukar kereta tak boleh kan ya, ada rekod kereta tak bayar ke apa, itu bapak anda lah fikir kan. Ini dari sudut keperluan asas. Makanan tak cukup, rumah pun tak ada nak duduk, itu kita tolong, utama untuk ditolong. Kalau aksesori nak beli iPhone ke, bayar wifi kan, itu adalah sampingan-sampingan. Bayar aircon tu, dia rumah aku pun tak ada aircon contoh jadi sampingan-sampingan tu let go, tak apalah. Yang ini keperluan asas, bantu dulu keluarga dulu. Kemudian pergilah kepada anak yatim, ibu tunggal, janda,
dan kita pergilah kepada jiran tetangga. Jiran tetangga pun boleh datang dulu. Misal kata jiran tetangga ada kecemasan, kita dulu yang kena tolong, sebab paling dekat dari sudut kedudukannya, ya. Itu sedekah. Dan apakah peranan sedekah ini? Pertama, sedekah dapat menghindarkan bala. Betul. Kita tak tahu apa bala yang dah ditolak daripada takdir kita dengan sedekah kita. We never know, and we would never know forever. Tapi kita yakin benda ni boleh jadi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyelamatkan kita daripada bala dengan sedekah itu. So mungkin ada keburukan yang akan datang pada kita, tetapi dengan sedekah kita boleh menolak keburukan tersebut. Tapi semuanya memang di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. So sebab kita tak tahu, kita buatlah banyak-banyak. Yang kedua, sedekah ini akan memberikan apa dia, keampunan kepada kita. Sedekah boleh menembus dosa, Yang ketiga, sedekah boleh menambahkan rezeki. Menambahkan rezeki bermaksud bukanlah bererti memang dari sudut yang sama. Dia masuk tabung surah Al-Falah RM1, dia harap nanti orang bagi RM10. Itu perangai nama dia, perangai. Mentang-mentang ada orang share kan, hari ni sedekah 100, tiba-tiba dapat projek untung 1000. Tak mesti. Kali 10 tak mesti exactly apa yang kita beri. Boleh jadi macam tu, boleh jadi Allah nak bagi. Tapi kalau tidak pun kita yakin mungkin balasannya daripada sudut kesihatan kita, daripada sudut kita rezeki, ketenangan kita, rezeki kita bila ada masalah boleh hadapi dengan baik. Itu adalah rezeki, ya. Jadi rezeki akan bertambah. Dan yang terakhir, sedekah boleh menyelamatkan daripada api neraka. So bersedekah, tapi ingat yang berhutang utamakan bayar hutang. Hutang dengan orang, bayarlah dulu sebelum nak sedekah kan. Boleh sedekah macam orang kaya, bayar hutang macam orang paling susah. Ya, kita kata apa tak apa, takat RM10, dia tu dah kaya. Tak, jangan mudah-mudah melangsaikan hutang sendiri. Kadang malu kan nak bayar sebab macam dah lama sangat, sikit pula tu, bayar je. Kadang ada orang dia jangan tak halalkan, dia tak ingat tapi dia tak halalkan. Boleh jadi. Maka yang ansuran bulanan bayarlah ikut term. Tapi yang hutang peribadi ni, saya sarankan sebelum anda bersedekah, tolong langsaikan dulu. Orang tu kaya ke, orang tu senang tak minta duit dia ke, hari jumpa okey je ke, bayar dulu. Takut kita mati dalam keadaan hutang, dia pula mati, kita kena bayar kat orang tu pula, susah. Bayar dulu, tak payah sedekah lagi, betul. Sebab sedekah tu sunat, bayar hutang itu wajib. Tapi katalah hutang bulanan dengan bank ni kan, sampai tu kita nak bersedekah, boleh bayarlah hutang ikut kita punya term ansuran tadi tu. Bukanlah tunggu, katalah kalau rumah puluh-puluh tahun tak bersedekah, sebab dalam hutang jangan macam tu. Bukan tu maksud saya, kalau hutang individu, tu kat rumah kalau ada tapuai jiran bagi kuih bulan Ramadan 2 tahun lalu, pacarah tak pulang-pulang tapuai je kan, itu hutang harta benda. Kalau kita sebagai jiran, ada jiran kita bagi barang ke apa, dia tak pulang, halalkan je lah. Mudah-mudahan kita halalkan hutang orang. Ya, Allah gerakkan juga orang yang kita tak perasan hutang ni, halalkan, ya. Jadi kalau nak bagi, jangan bagi tapuai lah. Kalau rasa tak mampu nak halalkan, jangan mengikut sudah, ya. Jadi hutang tu jangan lagi mudah, especially yang duit, ya. Kemudian bab istighfar pula sedikit, ya. Istighfar ni Nabi sebut dalam hadis 3 macam benda. Pertama, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 benda. Barang siapa memperbanyakkan istighfar, kami akan jadikan kesenangan di sebalik kesulitan dia. Ya, ini susah sebab bila kita tengah susah, kita gelabah, tak boleh fikir nak istighfar. Fikir nak selesai, nak cepat, ya. Nak selesai. Duduk dulu, solat sunat 2 rakaat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah bantuan dengan sabar dan solat. Sunnah Nabi kalau baginda menghadapi perkara yang agak jarang berlaku, ke kebuntuan, ke masalah, ke solat sunat 2 rakaat, niat solat sunat macam biasa. Pada masa sama jangan tinggal solat hadu lah.
ya bermimpi saya tidur tak sedar kan ya, solat sunat 2 rakaat, Allah akan bagi rasa tenang dan istighfar. Walaupun mungkin belum selesai lagi pada waktu itu, mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk memikirkan penyelesaian. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, di sebalik kesempitan Allah akan buka jalan. Kadang pernah tak rasa sempit dada, ya, rasa macam serabut, stres, kadang-kadang sebab bimbang kan. Pernah tak bimbang masa depan, pasal anak, pasal hari kiamat? Pernah ada orang DM saya dekat Instagram, dia kata sejak dia dengar ceramah akhir zaman dia jadi anxious, jadi anxiety dah, macam berdebar, tak boleh tidur. Mungkin kalau diagnose memang betul-betul anxiety kat ni kan. Sebab dia ada pula yang DM orang lain pula, suami tak beli rumah sebab suami kata dah nak kiamat dah. When atas kira goes wrong, ya, bukan macam tu attitude kita terhadap peringatan akhir zaman, ya. Kita tahu bimbang menyebabkan kita menambah amal, pada masa yang sama terus berusaha sebagai hamba kat dunia ni. Itu takut tak bertempat lah sebenarnya. Sedang Nabi juga, baginda juga menyuruh kita berusaha untuk dunia supaya makmur, kerana kemakmuran dunia itu akan membawa kepada hasanah dekat akhirat nanti. Jadi kadang-kadang kita rasa dada sempit, takut, risau, istighfar banyak-banyak juga. Allah akan melapangkan apa yang sempit. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan merezekikan dia dengan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Jadi inilah peranan istighfar, di samping menghapuskan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan sedekah dan istighfar ini dapatlah kita lazimi sepanjang hidup, insya-Allah. Ada lagi soal? Bukan ada lagi. Ada tak soalan? Ada? Tak ada sebab kita kita kalau boleh trace balik, kena trace balik. Kita kalau ingat memang kena trace balik. Kalau dah cuba ada hutang 20 sen tapi tak ingat kan, minta ampun pada Allah lah. Dan kita boleh sedekah dengan niat memberi pahala kepada orang tersebut, tapi bukan mudah-mudah. Kalau boleh, kalau ingat dan boleh cari balik, kena cari balik. Kalau tak boleh cari, dah try, kena try. Kalau dah try cari tak jumpa, barulah kita minta ampun dan kita sedekah untuk dia lah. Kita minta pahala tu, serah kat dia. Tapi wajib usaha cari dulu. Macam kalau kata orang tu dah meninggal, wajib cari waris dulu. Usaha cari, wajib usaha dulu, barulah kemudian ya kita. Kalau yang ampun, kita tahu orang punya badan, kita boleh cakap kat dia dulu ada hutang dengan dia tapi tak ingat berapa ringgit. Ikut keyakinan dia suruh bayar berapa. Kalau dia ingat, tanya dia ingat tak. Kalau dia kata tak ingat, tanya boleh tak kita bayar banyak ni. Ikut yang kita takkan tak ingat langsung kan, kita ingat banyak atau sikit kan. Mungkin tak ingat RM5, kena RM1 bayar RM10. Tapi kalau amount yang banyak, aku kena tanya dia, mesti dia ingat. Macam kalau amount banyak, kena tanya empunya yang kita hutang tadi tu. Sebab tu hutang Allah suruh catat, tapi dah tak ada catatan kan. Kena bertanya kepada orang tu. Dulu rasa macam ada hutang tapi tak ingat berapa, macam mana mungkin dia akan halalkan, mungkin dia akan minta ikut amount yang dibundarkan ke macam mana. Tapi wajib tanya kepada orang yang kita hutang tu. Tak ingat amount, tak apa, yang penting ingat pemunya hutang tu. Orang apa yang orang pemunya hutang tu. Boleh pakai konfront balik saya kat Facebook. Betul, jangan ambil mudah sebab kita bimbang dia masih belum menghalalkan. Macam kita kata Allah takat hutang RM1 kita halalkan, itu kita. Itu kita. Orang lain kita tak tahu. Tak boleh jadi jangan hutang kedai runcit ya, dia dulu kan. Tak apa. Kita tak halal boleh. Kita tak buruk, tak jahat. Kalau kita halalkan, jadi sedekah untuk dia, dapat pahala. Kalau tak halalkan pun tak apa. Memang hak kita. Boleh tak ada feedback tu tak ada. Ya? Tegas. Tetapi kalau kita halalkan, dapat pahala kat kita. Kalau kata masa hutang dah sampai kena bayar kan, kita bagi penangguhan. Setiap hari penangguhan tu kita dapat pahala juga. Tapi jangan saja-saja kan. Kita nak halalkan tapi tak apalah, tangguh-tangguh dululah. Ya, sebab dapat pahala hari, jangan macam tu. Halalkan tu lebih utama lah.
Kalau memang boleh halalkan, halalkan. Kalau tak halalkan, tak ada masalah. Memang duit kita. Ya, itu bab ni Allah jaga bab pemilikan. Lepas tu dalam maqasid syariah, ya, ada salah satunya ialah menjaga harta. Nah, kalau ada saud selipar surau, pulang balik. Selipar putus, balik rumah selipar surau kan. Pulangkan balik. Ada lagi soalan? Kawan lah, maksudnya kawan tu dah meninggal. Kau ingat, kau tak boleh pisah dengan dia. Bayar kepada waris. Ada waris dia, kenal tak? Waris ada. Cakap je lah dia. Kalau memang dia waris dah awal-awal meninggal tu dah isytihar halalkan, tak apa, diam-diam aja lah. Betul kan kadang orang buat ucapan kan, yang mana ada hutang dengan waris, kami sudah halalkan. Yang mana, tapi jangan tapi siapa yang ada urusan dengan waris yang baru selesai, boleh jumpa sekian-sekian. Jumpa yang tu, bayar pada waris. So hutang, kalau kita tak sempat bayar kepada orang yang meninggal, kita bayar kepada waris dia. Okay? Ahli keluarga dia lah maksud dia. Okay, tak ada dah Kalau tak ada soalan, saya rasa cukuplah sampai di sini. 11 suku dah pun. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat surah Al-Falah yang telah pun sudi datang pada hari ini. Mudah-mudahan bertambah amalan kita, nambah banyak istighfar, banyakkan bersedekah, banyakkan menghargai, menghayati usaha Nabi membawa Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan itu menjadi pemacu kekuatan untuk kita terus beramal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya serahkan majlis kepada pengacara majlis.